Khususnya tuan-tuan dan puan, ibu ayah dan anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta dikasihi kerana Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini dapat kita bertemu pada awal tahun Hijriyah 1446 Muharram Hijriyah, bersamaan malam ni dah berapa Muharram 4 ke 5 Muharram ya. Jadi belum merasa terlewat lagi tuan-tuan rasanya untuk mengucapkan salam ma'al hijrah dan selamat tahun baru. Semoga tahun baru Islam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk kita dapat capai apa yang kita impikan, terutama ini yang berkait dengan agama. Semoga meningkat lagi keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Seiring itu juga semoga bertambah amalan kita yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala, dan seiring dengan doa yang kita pohonkan juga pada malam tahun baru ni kan, kita minta apa? Kita minta Allah Subhanahu wa taala pelihara kita daripada semua sekali kejahatan-kejahatan syaitan. Demikian juga lah minta Allah taala berikan pertolongan untuk berhadapan dengan nafsu kita yang selalu mendorong ke arah kejahatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sekali bantuan, pertolongan untuk kita rajin membanyak meluangkan masa kita dengan melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah mencapai makam yang setinggi-tinggi makam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi apa khabar tuan-tuan sekalian? Alhamdulillah. Dan syukur juga kita sekali lagi malam ni insya-Allah kita akan sambung tuan-tuan untuk membincangkan tentang 10 sifat madmumah yang perlu kita kena sucikan daripada kolam hati kita. Dan pada muka surat 27 kalau yang ada kitab lah, 10 sifat madmumah secara detail, ringkas dan insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan pergi kepada sifat madmumah yang pertama. Baik, jadi sebelum kita teruskan perbincangan pada malam ini, terlebih dahulu bersama kita berselawat ke atas dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita niatkan semoga dengan asbab salawat ini Allah Subhanahu wa taala permudahkan proses kita menuntut ilmu, kita nak dapat faham, kita nak hadam, mudah untuk kita terima dan mudah untuk kita amalkan dengan pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tercapai matlamat kita mempelajari ilmu tasawuf kita bukan adalah untuk nak menyucikan luar dan dalaman kita daripada segala sifat-sifat dan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dapat capai maqam ihsan, yang mana itulah sebenarnya yang dikehendaki daripada kita mengamalkan ilmu tasawuf. Dan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim sama-sama kita berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takun fi khazainillahi nura wa takun lana lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu fi khazainillahi nura wa takunu lana lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takun fi khazainillahi nura wa takun lana lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril
الضالين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله الحمد لله ثم الحمد لله والشكر لله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. InsyaAllah 41 dan insyaAllah kita akan lanjutkan single 4 50 lebih kurang anggaran masa perbincangan kita malam ni akan berlangsung. Dan seperti biasa juga, kalau sekiranya tuan-tuan mempunyai sebarang pertanyaan, persoalan, bolehlah buat demikian di penghujung sesi kita nanti. Okey, baik. Ya, jadi kita sambung tuan-tuan untuk membincangkan malam ni. Setelah mana itu hari kita bincangkan berkenaan tentang bahagian yang kedua dalam kitab Penolong Bagi Hati ni, iaitu berkenaan tentang qalbun. Qalbun ni apa? Jantung hati. Dan qalbun ni juga adalah bahagian dalaman. Ada dua makna kita dah bincangkan sebelum ni. Itu makna yang zahir atau makna yang batin. Yang makna yang zahir itu jantung itself. Jantung ni lah yang boleh, kalau dibedah pergi IJN tu kan, ataupun kita scan tu, dia dalam macam bentuk jantung pisang yang kecil tu ya, ataupun macam love tu ya. Itu jantung yang zahir. Dan yang kedua iaitu jantung yang batin. Jantung batin ini apa tuan-tuan? Satu kejadian yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan yang seni, dia halus, yang kita tak nampak dengan mata kasar kita. Ya, dan jantung yang kedua inilah, ataupun qalbun yang kedua, makna yang kedua inilah yang dimaksudkan dalam perbahasan ilmu tasawuf ni. Kalau jantung yang pertama tu tuan-tuan dan puan, itu kalau sakit tu kena pergi AJN lah, cek dengan doktor kan. Adapun qalbu ataupun hati yang kedua ni, kita nak rawat dia tuan-tuan dan puan, kalau pergi hospital pun tanya doktor pun, kalau doktor tu adalah doktor yang tak ada maklumat tentang penyucian hati batin, maka dia takkan dapat bantu kita sama sekali. Dia kena itulah kita kena tahu daripada apa yang disarankan oleh para alim ulama yang berpengalaman. Dia panggil doktor apa ni? Doktor hati. Doktor hati yang mana mereka mempunyai pengalaman dalam pengkajian hati yang batin ini, bagaimana kaedah untuk kita nak menyucikan apa penyakit yang terdapat dalam qalbu yang batin ni, yang mana seandainya kalaulah penyakit ini dibiarkan, kesannya sangat buruk pada apa yang kita lakukan tuan-tuan dan puan. Bukan hanya pada ibadah, bahkan juga sebenarnya pada kita punya kehidupan secara keseluruhannya. Kerana dia ada kaitan. Seperti mana kita dah bincangkan sebelum ini, adalah kenapa kena sucikan jantung. Sebab jantung ni, hati ni ataupun qalbu ni, dia adalah raja. Dia memberikan arahan. Seandainya raja ni baik, dia bersifat dengan sifat-sifat yang baik, maka dia akan memberikan arahan, perintah yang baik kepada rakyat. Dan rakyat yang dimasukkan ni tuan-tuan dan puan adalah 7 anggota kita itulah: mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Ketujuh-tujuh ni dia akan menerima arahan daripada raja. Seandainya raja tu bagi arahan yang bagus, dia akan buat benda tu, benda yang bagus tu lah.
Di sebaliknya, kalau raja tu memberikan arahan yang tak bagus, sebab kenapa? Sebab sifat yang tak bagus terdapat pada raja itu, maka rakyat dia akan patuh, dia akan buat, kata tuan-tuan. Betul Nabi kata, al-mar'u ala dini khalil, ala dini mulki. Seseorang itu di atas agama pemerintah. Pemerintah itu macam mana? Yang berkuasa, tuan-tuan. Ini kalau ada peringkat pemerintahan pada peringkat inilah yang tertinggi kan. Lepas tu Nabi kata juga, kullukum ra'in. Bila kita berbicara tentang pemerintah ataupun pemimpin, jangan kita lupakan tuan-tuan. Kadang-kadang kita asyik bercakap tentang pemimpin di luar sana sahaja kan, yang merintah negara ke, negeri ke, dan kita terlupa satu lagi yang Nabi katakan, kullukum ra'in. Setiap kamu tu adalah pemimpin. Kita juga adalah merupakan pemimpin. Pemimpin kepada siapa, tuan-tuan? Pada diri kita. Sekurang-kurang pimpinan. Kalau yang tak ada anak tu kan, kalau ada yang ada anak, pemimpin kepada anak. Ada suami isteri, ada isteri, kalau suami dia pemimpin kepada isteri, ahli keluarga dia. Kalau mereka yang dilantik jadi imam dalam solat dan memimpin orang-orang makmum yang solat secara berjemaah, ya, itu pada pimpinan yang pada pelbagai peringkat. Dan yang paling penting tuan-tuan dan puan adalah pimpinan pada peringkat diri kita. Kita adalah pemimpin. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kamu semua akan dipertanggungjawabkan, akan dipersoalkan daripada pimpinan kamu. Apa yang kita buat, tuan-tuan terhadap diri kita, ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan itulah kita kena sucikan hati kita, tuan-tuan. Dengan lagi takhali dengan tahli. Kedua-dua proses ini pastikan dia berlaku. Dan ini adalah merupakan penyucian internal, dalaman. Kalau pada bahagian yang pertama kitab ni, tuan-tuan, kita bincangkan penyucian luaran, 7 anggota. Yang zahir ini, yang mana dia adalah saluran ke dalam kolam hati kita. Seandainya yang masuk tu setelah ditapis tu yang bersih, maka dia akan yang bertakung tu juga adalah sumber hasil yang bersih, hasil terakhir yang bersih. Seandainya tapis kita tu rosak, tuan-tuan dan puan, masuk pula sumber yang kotor, maka yang akan bertakung dalam kolam hati kita adalah sumber yang air yang kotor. Dan dia ada beri kesan yang berbeza dua-dua sekali. Yang bersih kesan yang berlainan, demikian juga lah. Kalau bersih apa kesan dia? Tenang, jiwa kita lebih tenteram. Kalau seandainya sumber tu adalah sumber yang kotor, serabut, risau, macam-macam perasaan-perasaan yang tidak tenang yang akan timbul dalam kita. Dan perasaan itulah dia ada kaitan dengan dirasai oleh hati. Itu penting sangat untuk kita nak mengenal pasti, tuan-tuan. Selama kita bincangkan makna hati dan kenapa kita kena jaga hati ini. Antara lainnya kenapa? Kalau dibincangkan itu ada 5 sebab dalam kitab ini. Yang antaranya dia adalah tempat titikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Itu. Dan kemudian dinyatakan juga itu selain pada itu tadi kita dah sebutkan raja. Dan kemudian hati inilah sebagai kolam simpanan segala sifat-sifat mahmudah. Seandainya kita nakkan apa yang dalam hati kita ni, apa sifat-sifat, ada sifat-sifat yang mahmudah, maka dia akan beri kesan yang mahmudah pada diri kita lah. Dan yang kelima kita bincangkan juga, tuan-tuan, kenapa kena bersihkan hati? Sebab di sinilah tempat menerima ilham daripada para malaikat ataupun tempat keraguan yang didatangkan oleh syaitan dan iblis. Penting. Maka bila mana hati kita dijaga, hanya lagi tadi saya dah kongsikan juga, tuan-tuan, bila hati dijaga, apa yang kita rasai itu adalah yang bagus-bagus, maka tindakan kita juga akan menjadi bagus, lebih bagus lagi. Sebab dia ada kaitan ya. Dia proses, kalau berdasarkan kepada kajian moden, tuan-tuan, kita punya behavior, perangai kita ni, kelakuan kita ni yang nampak zahir sebenarnya terhasil daripada dalaman. Tindak balas dalaman. Apa dia tindak balas dalaman? Ada 2 benda, iaitu pikiran, apa yang kita fikirkan, dan kemudian apa kita rasakan. Setiap fikiran kan ada rasa. Kalau kita fikirkan yang bagus-bagus, tuan-tuan, rasa dia apa? Rasa bagus. Misalnya kita fikir yang tak bagus, yang tak baik, yang membimbangkan, yang merisaukan, benda yang belum berlaku lagi, apa kesan pada hati kita? Risau, serabut kan, rasa tu. Sebab
Bila fikiran dengan perasaan ini tuan-tuan dia feeling tinggi, yang kemudian dia akan dizahirkan dengan kita punya perangai, kelakuan. Badan bermula-mula kalau lah kita rasa tak seronok kan. Fisiologi kita pun berubah juga. Itu kaitan. Itulah kenapa dalam mutasawuf kita kan sangat untuk nak merawat hati kita daripada segala sifat-sifat madmumah. Dia bukan hanya sekadar kita nak memelihara ibadah. Itu betul penting. Kerana saat ini kalau kita biarkan dia ibarat macam aneh-aneh lah. Dalam kolam kan, saya masukkan analogi yang saya kongsikan juga sebelum ni. Dalam kolam itu kita nak boleh ikan, tapi pada yang sama kita bolong juga memogang. Ikan bolong dalam tu, memogang pun bolong. Apa yang jadi kepada kolam? Belaan kita ni tuan-tuan, habis semua sekali dimakan. Kerana kita membiarkan musuh-musuh ataupun anasan-anasan yang menjadi penghalang, yang menjadi bebanan, yang menjadi punca kepada rosak apa yang kita simpan dalam hati kita. Demikianlah sifat madmumah. Seandainya kita biarkan, maka itu pesan impact dari tuan-tuan ya. Jadi sebab penting sangat untuk kita nak kenal pasti apakah dia memerat ataupun aneh-aneh dalam ibadah. Dan dia bukan hanya memberi kesan pada ibadah yang kita buat sajalah, yang saya katakan tadi. Bahkan juga sebenarnya dia bila mana dia beri kesan kepada hati kita dan perangai kita, maka dia juga akan beri kesan kepada orang lain, bukan diri kita sahaja. Amalan kita dah confirm lah rosak, dan amalan kita rosak, kemudian tuan-tuan kadang-kadang kita juga berkebolehan ataupun ada potensi untuk merosakkan pula orang lain. Macam mana cara dia? Dengan perkataan yang kita keluarkan, dengan tindakan kita. Kita menyakitkan orang, membahayakan orang, kita pukul orang, contohnya kita mencuri barang orang. Itu implikasi kesan kepada sifat madmumah yang berada dalam hati seseorang dalam perempuan. Jadi dia bukan hanya memberi kesan pada ibadah sahaja, bahkan juga kepada setiap tindak tanduk kita dan kepada orang yang berada di sekeliling kita. Jadi penting tak untuk kita nak bersihkan hati kita? Sangat penting. Ya, sejarah penting tuan-tuan, itu tuan-tuan tentukan sendirilah. Baik, dan ada 10 sifat madmumah yang ini kita nak takhwalikan ni. 10 sifat madmumah. Ya. Kalau tengok bagaimana 7 tu tulis senarai secara ringkas lah. Nanti kita akan detailkan tuan-tuan satu persatu. Ya, inilah dia. Yang dikatakan sebagai kepala segala penyakit. Seandainya ada dibiarkan dalam hati kita, maka dia berbahaya tuan-tuan yang saya katakan tadi. Sangat berbahaya. Kena kenal pasti. Kalau seandainya kita dapat tahu bahawasanya 10 penyakit ni ada dalam diri kita, maka apa tindakan yang patut kita kena ambil? Nanti semua akan dibincangkan ya. Sebab tu kita kena tahu tuan-tuan, dia ada dia punya indikator dia, ada dia punya petanda dia. Petanda kalau seandainya kita ada penyakit ini, maka cepat-cepatlah rawat. Okay? Tak perlulah pergi macam saya katakan tadi lah, tak perlu pergi hospital lagi kan. Ini adalah dia punya manual tuan-tuan untuk kita nak cek bagi diri kita kan. Kita jadikan sebagai checklist lah. Ada tak? Kalau ada tanda, kalau ada tanda, dan bila kita tandakan tuan-tuan, kita nak tahu pula bagaimana keadaan nak merawat dia. Ya? Jadi ada 10 semua sekali. Yang ini 10 ni kepala ya. Apa dia? Yang pertama, sangat rakus terhadap makanan. Kerakusan terhadap makanan. Ini 10 sifat madmumah. Boleh ke depan ya? 10 sifat madmumah. Dan kenapa dia mulakan dengan madmumah dulu tuan-tuan? Proses untuk kita nak menyucikan jiwa kita, yang pertama sekali apa? Kalau kita nak clearkan, nak bersihkan surau je lah. Contoh kalau surau tinggal lama lah kan, pertama sekali apa kita kena buat tuan-tuan? Bersihkan dulu kan, bersih lah. Bersih lah kan. Bersihkan mana kata, hilangkan segala kekotoran. Betul? Kalau lah kapit dah lama sangat, kita keluarkan dulu semua sekali. Nak senang tuan-tuan, clearkan dalam surau semua apa barang yang ada tu kita keluarkan dulu. Dan proses ni dalam ilmu tasawuf dinamakan sebagai proses. Ini T yang pertama. Yang lagi apa dia?
Bermula dengan takhalli. Ni ejaan dalam bumi Jawi. Takhalli, kha. Ni first step. Lepas tu kemudian selepas dah takhalli dan tarabat, kita dah bersihkan, dah basuh lah, nak basuh, nak sapu-sapu, nak vacuum, nak hilangkan nak berus-berus, nak serentak. Lepas dah bersih semua, macam baju kita juga nanti konsep dia sama kan. Kalau baju kita kotor pun kita buat macam ni kan. Kita akan cuci dulu. Lepas dah cuci, dah basuh semua sekali, kita buat apa? Kita ampai kan, keringkan. Baik, clear, bersih, cuci. Bila kita nak pakai tu tuan-tuan dan perempuan sekalian, apa kita buat dengan baju tu? Kalau baju tu dia berkonyok kan, kita buat apa? Gosok. Kita iron baju tu. Lepas tu kemudian beriron, buat apa? Dah pakai baju tu, pakai minyak wangi kan, perfume. Kalau nak pergi kedui lah, pakai perfume tu. Nampak sekat kan. Kalau baju Melayu tu butang baju dia, pilih. Itu apa tu? Yes, tahalli. Yang kedua, tahalli. Selepas tahalli, yang kedua, tahalli. Apa makna tahalli? Tahalli dah tulis dah. Tahalli ni bersih, kosong. Boleh. Tahalli, pengosongan, pembersihan. Atau pembersihan ya. Lepas tu tahalli. Tahalli ni apa? Perhiasan. Hiaskan. Ni kalau ni tak kha, ni tak ha. Bezanya kha dengan ha ya. Tahalli. Bila setiap kali kita nak bersih kan, nak buat proses penyucian, inilah yang berlaku dalam badan. Tahalli. Lepas ada tahalli, baru ada tahalli. Lepas tu nanti barulah akan dapat yang ketiga. Apa dia? Yang ketiga adalah tajalli. Apa itu tajalli? Tajalli ni pembukaan. Di sini nanti boleh tanya rasa. Tajalli. Jim ha kha. Ni proses. Yang kita buat mana? 1, 2. Yang ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari perasaan dipanggil atau dipanggil dari ilmu tasawuf. Sekarang dia mari datang rasa takut, rasa seronok, rasa rindu, rasa muhabbatillah, kasih sayang. Tak ni apa? Tak sama-sama nak berjumpa dengan sangat kasih. Contoh tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 3 proses. Tahalli, tajalli. Maka tahalli tuan-tuan nak tahalli ni 10 mazmumah ni lah. 10 mazmumah ni kita nak tahallikan ini sekali. Tahalli nanti dengan sifat 10 sifat mahmudah. 10 mahmudah. Tahalli dengan 10 mahmudah. Ini proses dia lah, kosong dah bersih kan tu. Barulah dia bagi kan. Kadang-kadang ada juga dia tak dia apa ni tahalli terdapat apa? Tahalli ni ada. Dalam tahalli ada tahalli. Ada juga. Contoh taubat kan. Taubat dia bermula dengan ni dulu, taubat pun juga itu tinggi adalah pengosongan, pembersihan. Kita kembali balik rujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ni 10. Tahalli 10, tahalli 10. Jelas ya? Dan apa dia 10 ya? 10 sifat madmumah yang kita kena kenal tahalli di badan ya. Apa dia 10 sifat madmumah yang kita nak kenal tahalli kan ni? Satu dia benar. Nampak tadi kan? 10 sifat madmumah. Yang pertama iaitu kerakusan. Sifat rakus.
kerakusan, sifat rakus, kerakusan syarul ta'am, kerakusan terhadap makan. Ibarat apa? Sangat rakus terhadap makanan, kerakusan terhadap makanan. Banyak makan itu perbuatan. Daripada mana datang puncanya kerakusan tu? Daripada mana puncanya banyak makan tu? Sifat rakus dalam diri. Sikit nak makan. Anak sekarang ni tuan-tuan, kalau dalam media sosial kan, kalau kita dah tengok ni dia buat review makan aku kan, naik lagi makan ni kerja tuan-tuan. Satu Malaysia ni tak sudah mana tak habis, semua tempat kan. Semua tempat dekat jelajah, kita dengan follower pun tengok meleleh dah liur kan. Tu dia punca daripada kerakusan. Dan kenapa dia menjadi sifat madmumah, nanti kita akan bincangkan juga. Ni yang pertama dia mula dengan perut dulu. Kalau tuan-tuan perasan perut, dan ini juga menjadi punca kepada penyakit-penyakit yang lain. Yang kedua, sifat madmumah yang kedua yang kita nak takhwali kan, iaitu kerakusan dalam berkata-kata. Kerakusan terhadap kata-kata. Banyak cakap. Itu yang kedua. Banyak cakap tu salah. Itu perbuatan dulu. Banyak cakap. Kerakusan dia bersifat dalam hati yang dia suka nak bercakap. Kau jangan nak cakap. Memang kita Malaysia ni memang tak boleh tidak nampak daripada berkomunikasi kan. Kalau kita duduk sorang-sorang teman-teman, apa kan jadi kayak kita agak-agak duduk dalam bilik sorang-sorang kan, tak ada apa-apa pun orang yang boleh kita bercakap. Bangun apa kan, orang mental jadi dia mesti nak juga ada kata berlakunya komunikasi dua hala. Kita kena sama ada kita bercakap dengan dinding kan. Kalau dia tak ada langsung tak bercakap, tu kan manusia tuan-tuan. Walaupun orang bisu sekali pun, dalam diri tu mesti ada keinginan. Kalau dia orang yang boleh mendengar, ya tetap ada juga word dalam diri dia tuan-tuan, perkataan tu. Memang tu nature, tapi yang mana yang menjadi sifat madmumah ni kita nak bincangkan nanti juga. Rakus terhadap kata-kata yang macam mana. Sebab sekarang ni pun saya pernah cakap kan, daripada tadi pukul 8 tuan-tuan, setengah jam nak cakap tak berhenti-henti lagi kan. Rakus juga kerakusan dalam kata-kata. Batulah nanti kita nak detailkan apa dia yang menjadi madmumah dalam kata-kata. Rakus terhadap kata-kata yang macam mana. Sama juga lah yang makan juga tadi. Kerakusan makanan yang semacam mana. Makan tu tak salah, sebab memang manusia ni Allah Ta'ala ciptakan perlukan kepada makan tu keperluan kita. Tak makan mati tuan-tuan kan, kesan efek. Jadi yang mana menjadi madmumah tu, itu yang kita kena pasti apa dia punya simptom-simptom dia. Yang ketiga marah. Sifat marah. Marah yang macam mana? Pun sama juga. Sebab marah ni, kalau saya tanya pada tuan-tuan orang kat sini, siapa yang tak ada sifat marah dalam ni? Dia tak pernah langsung tu hidup dia daripada semenjak dia dilahirkan sampai ke hari ni. Saya tak pernah langsung marah. Rasa dia bukan manusia tu. Kalau dia tak pernah marah, tuan-tuan kan? Rasa dia bukan orang kan? Mereka tu ada kemarahan dia. Jadi semua orang ada sifat ni, marah. Tapi sifat marah yang macam mana menjadi madmumah? Ini pun kita nak kena pasti juga nanti. Mana satu kan? Jadi semua ni beri kesan yang saya katakan tadi lah, yang beri kesan kepada hati kita dan ibadah yang kita buat. Demikian juga orang sekeliling. Bukan pada diri kita saja tuan-tuan. Sifat-sifat ni beri kesan yang buruk pada diri kita, yes. Pada ibadah kita buat, ya. Dan kemudian demikian juga pada orang sekeliling. Siapa? Isteri kita, anak kita, suami kita, kawan kita, jiran tetangga kita. Seandainya ada penyakit ni tuan-tuan, orang sekeliling pun dapat kesan ni juga.
Mungkin kita dah ada pengalaman dah pun berhadapan dengan macam ni, orang yang ada sifat ni, ataupun kita sendiri tengok kesan daripada yang lain bila mana kita memiliki sifat ni. Itu yang ketiga. Jadi marah yang semacam mana kan? Dan macam mana kita nak mengawal kemarahan yang menjadi madmumah tu? Ada orang yang dia comel marah, dia lambat reda. Ada orang yang dia cepat marah, cepat reda. Ada orang yang dia ni lambat marah, tapi bila dia marah, lambat reda. Ada orang yang dia lambat nak marah, bila dia marah sekali, dia cepat reda. Ada empat. Ada 4 jenis. Mana satu yang terbaiknya? Mana satu yang terburuk, mana satu yang terbaik? Nanti kita akan bincangkan. Yang keempat, dengki ataupun hasad. Ini pun madmumah. Dengki, hasad. Dan hasad yang macam mana kawan-kawan? Siapa sini yang tak ada hasad, dengki? Dia tak pernah nak semua tak dengki. Jadi semua sifat ni sebenarnya ada dalam diri kita ya. Cuma nak tahu, kalaulah dia berada pada keadaan yang mana yang akan menjadikan dia ni madmumah. Kita dengki, tengok cemu dia, kita tengok aku kan hari-hari datang ke surau. Contoh, hari-hari dia belajar, cemburu kita. Dan tengok orang tu, hari-hari dia bersedekah. Contoh, bagus tak? Adakah itu madmumah? Dengki juga kan? Dengki, jealous, cemburu kita. Adakah itu menjadi madmumah? Tengok, perhatikan nanti ciri-ciri dia. Jangan menjadi madmumah kalau sekiranya kita nak nikmat tu hilang pada orang tu. Biar dia cacat, biar dia accident, dia patah kaki, yuk tak dapat datang surau. Itu madmumah. Tapi kalau kita dengki kita tu, kita pun terangsang untuk nak buat sekali kebaikan tersebut. Kita minta pada Allah Ta'ala supaya kita dapat peluang kesempatan. Kalau diberikan kelebihan, kita buat benda tu. Itu bukan madmumah. Boleh. Okay? Ini pengenalan awal ya. Yang kelima, kikir, hubbul mal. Bakhil dan juga hubbul mal. Kikir ni kedekut, bakhil kedekut. Haji bakhil, kikir tu kedekut. Daripada mana punca kedekut ni? Hubbul mal, cintakan. Ni sifat cintakan dunia. Ini yang kelima, kedekut. Yang keenam, kemegahan. Cintakan kemegahan. Hubbul jah. Ini sifat dia. Cintakan hub al-jah, kemegahan. Hubbul jah. Ini hubbul dunia, ini hubbul jah. Dan kesannya pada hati kita macam mana kalau kedekut ni, dia adalah musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bakhil. Dan apa yang membuatkan dia jadi kedekut? Jadi kaitannya, ini yang kelima keenam ada kaitan sebenar. Bila dia cintakan dunia tak dapat tidak, dia kena mengenal juga dengan kemegahan. Nak dapatkan dunia ni masih ada kemegahan, masih ada pangkat, masih ada kuasa, kan? Walaupun kita bukan berebut nak jadi wakil rakyat kau tak, berebut nak jadi menteri besar atau tidak. Selagi mana kita berusaha, kita bekerja kan, kadang-kadang kita berniaga kan. Dia ada masa-masa yang tuan-tuan yang kita kena tonjolkan. Contoh, tonjolkan diri kan, untuk nak bagi tahu orang yang kita ada buat sekian, contohlah. Dan di situ juga nanti seandainya kalau kita tak cermat, tak berhati-hati, maka akan berlakulah, terseliplah sifat ni dengan sifat ni. Cintakan dunia, cintakan. Dia salah tak kita nak bekerja? Tak salah. Kita nak cari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala sampai jadi kaya raya, tuan-tuan. Salah ke? Tak salah. Tapi salah itu ni lah, bila mana dunia tadi
bukan pada tangan lagi, dia dah masuk ke dalam. Ibaratnya macam mana sampan, sampan perahu di atas laut. Selama mana perahu tu dia bocor, selama mana perahu tak bocor, selamat tak? Untuk kita naik. Tapi seandainya dia bocor sikit je, tadi air tak masuk kan, dia berada di atas air, perahu berada di air, selamat tak? Selamat kalau tak bocor. Tapi kalau dah dia bocor, tembuk, macam kisah apa ni, kisah Nabi Musa dengan apa Khidir kan, Nabi Khidir yang dia tobokkan perahu tu. Sebab dia tobok tu nak bagi air lah. Bila ada air tu, raja yang zalim dia tak rampas dapur tu. Jadi kalau seandainya dia ditobok dalam tempat, masuk air mula masuk ke dalam perahu tu, bahaya tak? Walaupun sikit je kebocoran tu, bahaya tak? Apakah berlaku? Dia akan sengit, tenggelam, habis. Tak kira besar mana pun kapal tu, seandainya berlakunya kebocoran dan kebocoran itu tidak diatasi, maka dia akan menenggelamkan seluruh kapal dan juga apa-apa yang ada atas kapal itu. Demikianlah seandainya dalam hati kita ni tuan-tuan, masuk dulu ni, walau sikit pun bocor, masuk ni hubul dunia, yang mana akhirnya akan menjadi punca kita rasa terlaku. Saya harta ni, harta duit ni kita yang cari, kenapa nak bagi orang? Tak payah simpan. Lama kelamaan apa berlaku, dia akan menenggelamkan kita. Dan dia ada kena mengenai dengan ni tadi, nak dapatkan dunia, dia ada kemarahan. Itu yang ke 6. Yang ke 7, hubul dunia. Tadi kasih pada harta kan, cintakan harta. Kedua ni sebab cintakan harta, betul lah, cintakan harta. Dan yang ke-7, cintakan dunia. Hubul dunia. Ni tiga-tiga ni ada connection lah ni. Semua sebenarnya ada kaitan, semua ada kaitan. Cuma dia perincikan sebab apa, nak kenal pasti, senang, mudah tuan-tuan nampak. Yang ni macam mana ciri-ciri nanti, semua tu dah didetailkan. Yang ke-8, takabur, membesar diri. Membesar diri, takabur kan, bahasa Melayu pun panggil takabur juga kan. Takabur ni ke-8. Takabur ni macam mana tuan-tuan nampak ya? Dia merasakan diri dia ni ada kelebihan. Memang dia ada kelebihan. Dan bila dia ada rasa dia ni lebih pandai, lebih tahu, lebih handal, lebih berpengalaman, lebih. Namun dia lebih, tuan-tuan apa dia lebih lah? Lebih handsome, lebih lawa, lebih kaya, lebih rajin, ada lebih. Dan kemudian dia membuat perbandingan dengan yang lain. Maka itu dikata takabur. Ni pun saya dah kongsikan itu kan, takabur. Takabur ni bila mana dia ada berlaku, dia perbandingan. Ana khairun minhu, seperti mana kata Iblis ketika mana dia tanyakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kau tak sujud pada Nabi Adam? Dia jawab itu, ana khairun minhu, aku lebih mulia daripada Adam. Ya Allah. Jadi dia ada perbandingan. Aku lebih hebat daripada kau, aku lebih handsome, so aku lebih sadar pada kau. Dan tu berlaku perbandingan dengan kelebihan yang ada pada kita dengan seseorang, itu takabur lah nama dia. Dan dizahirkan dengan perkataannya dan perbuatan pandang sebelah mata. Dia asal dalam hati. Betul lah. Lalu barulah kan jadi cakap besar. Itu bagi orang kita lah, cakap besar. Yang ke-9, ni punca takabur bermula daripada ujub. Ujub tu apa ya? Ujub ni perasaan. Sama ada betul ni ada kelebihan atau dia tak tahu. Kelebihan dia rasa banyak amal ibadah aku ni, tak ada orang puji pun, dia sendiri merasai dia banyak buat kebaikan. Ujub, banyak ilmu aku ni hebat, ilmu aku ni. Ujub dia tak ada bandingan. Dia hanya merasa diri dia seorang. Dia perlu ujub. Semua berbahaya juga. Apa bahaya ni tuan-tuan dan puan, nanti kita akan bincangkan juga yang ke-9. Tapi kerana dia lambatkan yang ke-9 kan, antara yang berbahaya, punca dia berbahaya sebab apa? Bila mana kita rasa diri kita bagus,
dia akan menghilangkan sifat syukur. Kita rasa kita hebat, kita segala-galanya, kita dah tak nampak dah yang memberikan nikmat. Kita hanya nampak, oh aku yang memiliki, kita yang memiliki, bukan kita lihat kepada yang memberikan tadi. Pemilikan tersebut pada kita, si pemberi kita tak nampak dah. Itu yang akan terjadinya kedokut, terjadinya kemegahan, takabur muncul, ya. Bila mana dia merasakan diri dia, dan kesemua ini sebenarnya tuan-tuan, dia adalah berwujud daripada sifat keakuan. Aku itu, aku ini, aku segala-galanya. Kalau kita menjadi wali Allah sebutkan itu keakuan yang sangat kuat. Lepas tu antara kenapa kita kena lakukan proses ni untuk nak kembalikan balik kesedaran pada diri kita, tuan-tuan. Sedar apa? Sedar bahawa kita adalah hamba. Kita bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan. Orang yang memiliki ni, yang ada sifat ni, dia rasa dia Tuhan. Dia rasa dia adalah segala-galanya. Dan dia juga termasuk dalam etikot Qadariyah, Mu'tazilah, secara tak sedar. Dan yang terakhir, yang ke-10, sifat madmumah, iaitu riya. Ada beza tak tiga-tiga ni? Ada beza kan? Kadang kita confuse kan, kita sebut tadi bahasa Arab. Kalau tak kabur, bahasa diri, ujung perasan, tulis ya, besar diri. Besar diri membandingkan dengan orang lain, itu tak kabur. Kalau wujud perasan seorang, perasaan bagus kan? Perasaan bagus seorang, dan dia tak ada langsung pun mention Alhamdulillah kalau Allah tak takdirkan aku macam ni, tak bagi kekuatan, aku tak dapat buat macam ni. Itu wujud. Kalau tak ada yang itu, jadi wujud. Dia lupa Allah Ta'ala. Dan riya ni apa? Riya adalah menunjuk, memperlihatkan daripada doa, menunjuk, buat sesuatu dengan tujuan menunjuk untuk orang lain, puji ke, dapat perhatian ke, itu riya. Terlepas sanjungan ke, itu riya. Pengenalan awal ya, ini 10 sifat madmumah. Berdasarkan kepada konsep malam ini, tuan-tuan, berapa dah kita ada agak-agak. Cuba tengok pada 10 ni. Daripada 10 ni, berapa ni yang ada dalam diri kita. Tadi saya nak cerita kan, tak tahu ke detail. Kalau nak tahu detail, nanti simptom saya detail, tuan-tuan, kita akan go through satu-satu kan. Cuma pengenalan awal ni 10 sifat madmumah yang agak-agak, tanyakan pada diri kita. Daripada 10 ni, tuan-tuan, berapa dah kita rawat. Setiap orang dia ada ya. 10 ni memang dia adalah package. Bila kita ada nafsu, memang ada sifat ni. Memang ada, tuan-tuan. Dan nak pula kadang-kadang kita dipengaruhi oleh persekitaran kita lah. Orang yang ada, bila kita bersama-sama, biasa kita dengan orang yang cakap bosa, maka dia akan berjangkit tak perangai tu? Berjangkit juga akhirnya nanti. Dia berada macam orang berkawan kan. Orang dulu selalu bersama. Hari Nabi sini, ini hari Nabi ya. Kalau seandainya kita berkawan dengan orang yang tukang bosi, kalau kita suka ni komen lah, dia kerja-kerja yang melibatkan minyak hitam kan. Benda-benda tu dia tak dapat nak lagi, tuan-tuan. Kalau kita tak sentuh pun sepanah kan, bosi tu kita tak sentuh, tapi bila mana kita berkawan, rapat dengan dia, pada akhirnya terpalit tak hitam tu, terpalit, kita akan dapat juga. Demikian juga seandainya kita berkawan dengan orang yang jual minyak bawang, kita tak jual pun, hari-hari kita beri badai dia, duduk melepak dengan dia kan, contoh dapat akhirnya kita dapat tak dia punya bau wangi tu, baunya kan, minyak tu pun dicari kat kita pergi tu bukan pegang sana, terkena tak bau kan, kena tu dah dia punca. Kenapa ada sifat madmumah dalam diri kita? Pertama sebab memang nafsu kita, nafsu yang Allah Ta'ala jadikan ni, dia sangat mendorong kepada kejahatan. Ammaratu bisu namanya, nafsu ammarah. Dia sangat mendorong kepada kejahatan, keburukan. Dan semua ni dia ada ni pamer ni semua. Tu ammarah. Dan yang kedua, tuan-tuan, bila mana dia ada nak menambah burukkan lagi tu, apa sekitar apa? Pengalaman yang dilalui, dia ditepuhi.
Macam mana? Kalau dia selalu di-train daripada kuaci, contoh dia makan ciki, makan terjimat, makan pada maka kalau makan lama kan, dia nafsu tu dia akan terbentuk dengan sendiri. Ni persekitaran juga mainkan peranan. Lepas tu kalau tuan-tuan rompan buka semak balik tengok dalam hadis Nabi menceritakan tentang bagaimana seorang ada seorang yang dia ni dah bunuh 99 orang. Dengar kan hadis tu? 99 orang dibunuh oleh tuan rompan. Jumpa dengan seorang abid, tanyakan, minta nasihat, pendapat tanyakan apakah dia nak taubat, dia nak bertaubat, dia akan apakah akan diterima oleh Allah Ta'ala. Abid tu kata tak ada peluang, cukup sekali. Ikam dia pun memang murder, bukan bunuh kan. Bila dia pembunuh, tuan-tuan tu lah silap ayat kan, cakap silap, memang mana jawab. Abid dia tahu ibadah je. Kawan tu ingatkan dia seorang alim, bukan alim. Lepas pada tu baru dia berjumpa dengan seorang alim, dan disitulah barulah dia dapat jawapan yang sebenarnya. Dia mana timbullah harapan dalam hatinya dan dia nak berubah. Dia nak berubah. Bila dia nak berubah, tuan-tuan, apa orang alim tu pesan dekat dia? Dia kena pergi satu tempat, hijrah. Dia keluar daripada persekitaran dia yang mendorong dia buat benda-benda yang macam tu. Dia jadi macam tu sebab persekitaran punca dia kan. Sebab dia banyak saranan sekeliling itu yang menjadi tekanan hidup sekeliling itu, menjadikan dia apa yang dia jadi. Kemudian disarankan dia untuk berhijrah. Tak sempat berkan sampai kan, datang mereka berhubung. Walaupun tak sempat, tuan-tuan, akhirnya Allah Ta'ala takdirkan dia lebih berapa je jaga itu, antara jaga dengan tempat asal dia dengan tempat yang ada tuju tu memang ada sejengkal atau tak silap, sejengkal rahmat Allah Ta'ala terima, walaupun belum lagi dia baru berjalan nak bertaubat, belum lagi, tapi dah ada keinginan, niat dalam hati dia untuk nak berubah. Kan penting. Apa sekarang juga poin di sini tuan-tuan memberi kesan punca dia antara kenapa seseorang itu dia makin tombok rumah atau semakin ya. Inilah dia 10. Jadi sekali lagi saya tanyakan pada diri kita soalan terakhir tuan-tuan, balik ni perhatikan, cek baliklah dalam sehari-hari ini mana satu yang paling teruk dalam diri kita. Antara 10 ni. Dan kalau lah kita dah tahu malam ni 10 ni, berapa banyak dah daripada 10 ni kita rawat. Cuba senaraikan tuan-tuan. Bagi angka pun tak bohong. Satu lagi pun perlu Ustaz. 10 ni semua ada dalam diri saya. Tak apa tuan-tuan. Jangan risau. Asalkan kita bersangka baik dan mempunyai harapan. Ni tanpa hijrah kan, pasanglah antara harapan kita tahun ni, tuan-tuan, kita nak rawat 10 ni. Nak hilang, nak rawat, bukan hilang sekaligus, kita akan hilang sekaligus, semua kita nak ubah dia. Kalau tadi dia daripada yang teruk ni, mahbumah ni yang teruk tadi, yang dicela, yang dihina ni kan, tadi lengkap ada dengan teruk. Sifat asalnya memang dah ada semua, cuma dia menjadi lebih teruk lagi. Sekarang ni kita nak pindah, ubah, nak hijrah kepada yang lebih bagus, ila ahsanil ahwal, dari hal yang teruk kepada hal yang keadaannya meningkat. Ada improvement tuan-tuan. Itulah dia kejayaan. Qad aflaha man zakkaha. Yang sesungguhnya telah berjadilah mereka yang menyucikan daripada 10. Tahu. Improve, ada improvement. Cuba tandakan. Bagus kita minta tanda tadi 10 ni. Nanti kita akan go terus satu persatu. Jadi tengok mana satu yang kita dah buat, kita nak abaikan, improvement. Kita nak syukurkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga tercapai terma kita ya, itu nak menyucikan hati kita daripada 10 sifat madmumah ini. Allahumma ya Rabbal Alamin. Ada dia pesan juga pada akhir ini, apa ni, dalam bahagian membicarakan tentang jantung ini, sungguh-sungguhlah untuk membersihkan daripada semua sifat ni. Dan juga nanti bila mana apa yang kita akan dapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Itu yang ayat seperti yang tadi dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih. Nak jadi banyak tahap kebersihan.
macam baju kita kan. Dia kalau kotor tu pun dia punya peringkat kotor lah. Ada kotor yang dia berdaki je, ada kotor yang dia sampai batai larat, contoh kan. Itu dia banyak tahap. Demikian juga lah kebersihan, kesucian hati kita. Dia ada tahap-tahap. Dan dia mengatakan juga Nabi, kerana cuc turun syatrul iman. Bersih itu adalah sebahagian daripada iman. Sebahagian ni. Sebahagian lagi itu apa? Separuh. Dia bukan separuh 50-50 kan? Yang terbesar di antara iman itu adalah kebersihan, suci. Iman itu sendiri pun sebenarnya menyucikan akidah kan? Ya. Sebahagian itu kerana tahalli, sebahagian bersih, sebahagian hias dengan 10 mahmudah. Bersih daripada 10, sebahagian daripada iman, sebahagian lagi apa? Sebahagian lagi dah bersih, kenalah hiaskan, masukkan segala sifat-sifat mahmudah. Ya. Apakah sifat yang pertama kita nak bersihkan? Yang pertama tu kerakusan terhadap makanan. Yang macam mana yang menjadi madmumah, dan apa dia punya kesan yang tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dia dibiarkan penyakit madmumah yang pertama dalam diri kita, kesan daripada diri kita, kesan daripada amal ibadah kita, dan kesan daripada orang sekeliling juga, dan bagaimana kita nak merawat dan mengatasi sifat madmumah yang pertama ni. Ini nanti insya-Allah kita akan bincangkan pada minggu yang keempat nanti. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi al-marji wal ma'ab. Ya. Bapak ni ibu, isi. Ada soalan kan? Ada? Ada? Ibu ada? Ada. Mama belakang sana ada? Ada soalan yang ada. Jantung dengan hati kan? Kita sebut jantung hati. Ke jantung saja atau hati saja? Jantung hati. Nak sebut jantung saja ke ataupun hati saja? Atau jantung hati. Ataupun jantung hati, kedua istilah. Kalau istilah lama dia ambil hati saja. Walaupun tu makna dia hati. Kalau bahasa istilah lama lah, kenapa dia ambil hati? Tak. Padahal kalau ikutkan asal makna qalbun tu adalah jantung, dan dia berbeza kan. Jantung dan hati dia dua benda yang berbeza. Cuma orang dulu dia translate dengan hati. Sebab apa? Sinonim. Sebab kita banyak pakai baik hati, busuk hati, apa lagi? Setiap peribahasa tu pun banyak dikaitkan dengan hati. Dia tak ada kata, oh budak ni baik jantung, betul lah. Kan? Dia tak kata jantung, dia kata baik hati. Murah hati, betul lah. Bila kita berselagah, dia tak kata kau ni murah jantung lah. Tak ada kan? Istilah yang dipakai oleh orang kita dulu, dia menggunakan hati. Namun kalau itu kan dia punya translation, terjemahan tu qalbun tu maksudnya jantung. Jantung lah. Walaupun jantung hati, tapi kalau kita ambil istilah kita, hati lah. Lebih kepada hati. Kalau kita combine dua kali pun boleh. Jantung hati. Cuma yang lebih popular tu lah. Kalau kita ambil pun penama bagi hati kan. Kita ambil yang popular pun tak salah, penama bagi hati. Tapi kita dah faham lah secara dia punya makna secara bahasa dan juga istilah. Banyak. Wallahu a'lam. Yang lain? Tiga? Anak-anak ni tak ada soalan?